Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ahmad Hafiz bin Ahmad Jamil Audin dari SMK Simpang Pulai, PPD Kita Utara. Saya akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk penggunaan Vidshow Out Loud dalam meningkatkan TP murid daripada 3 kepada 5 atau 6 dalam PDP Sains Tingkatan 1. Sebelum saya memulakan menceritakan tentang kajian saya menceritakan dulu pengalaman saya. Sebelum ini saya mengajar di SMK Sentul Utama Kuala Lumpur selama 9 tahun. Kemudian saya memohon pertukaran ke Perak dan ditempatkan di SMK Simpang Pulai sehingga sekarang. Untuk pengetahuan juri dan juga rakan-rakan sekalian, saya telah membuat kajian ini melibatkan 7 orang responden, iaitu seorang daripada satu kelas amanah dan 6 orang daripada satu ceria. Tetapi terdapat satu ataupun beberapa masalah yang saya dapati daripada kajian saya ialah murid lemah dalam menjawab kuis atau latihan apabila ditaksir dalam bilik darjah kerana mereka mendapat TP 3. Oleh yang demikian, saya perlu melakukan sesuatu supaya mereka boleh meningkatkan TP mereka. Di sini untuk para pengetahuan juri, terdapat 2 pernyataan masalah yang saya jumpa. Yang pertama, untuk murid, TP murid sangat rendah, iaitu TP 3. Ada juga yang mendapat TP 2 dan juga TP 1. Masalah yang kedua pula ialah kaedah pengajaran guru. Kerana sedia maklum, guru lebih banyak menggunakan video YouTube sebagai medium pengajaran untuk murid mencatat nota dan juga menjalankan aktiviti. Oleh yang demikian, guru perlu memikirkan cara lain pula untuk membantu murid yang lemah terutamanya yang mendapat TP yang rendah supaya mereka boleh meningkatkan TP mereka. Di sini saya senaraikan 2 objektif yang saya ingin capai daripada hasil kajian ini. Yang pertama, mengaplikasikan kemahiran PBL guru dengan memperkenalkan Vidshow Out Loud sebagai salah satu kaedah dalam PDP bagi mewujudkan pembelajaran yang berbeza daripada kebiasaan. Seperti yang saya katakan tadilah, guru banyak menggunakan YouTube. Dengan kaedah ini, kita boleh tengok murid akan berubah daripada kebiasaannya. Objektif yang kedua pula ialah meningkatkan pencapaian PBD murid daripada 3 kepada 5 atau 6 melalui penghasilan Vidshow Out Loud. Kita sedia maklum bahawa murid mempunyai handphone. Jika tiada handphone sekalipun, mungkin mereka boleh meminjam daripada ibu bapa dan terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang terbaru seperti TikTok, Instagram, Camcard dan sebagainya. Mungkin daripada situ boleh meningkatkan minat mereka untuk menghasilkan video dan seterusnya meningkatkan TP PPD murid itu sendiri. Di sini terdapat 2 persoalan kajian saya. Yang pertama, adakah penggunaan Vidshow Out Loud dapat membantu dan meningkatkan TP PPD murid daripada 3 kepada 5 atau 6 dalam kalangan murid lemah, kerana saya fokuskan murid lemah. Yang kedua, adakah penggunaan Vidshow Out Loud dapat menambah baik PDP guru dalam pengajaran di dalam kelas? Untuk mengetahui jawapannya, saya membuat sedikit kajian berkaitan dengan ini untuk menjawab balik persoalan-persoalan kajian ini. Ini ialah intervensi yang saya jalankan. Saya membuat refleksi awal guru dulu. Untuk refleksi awal guru, terdapat 3 kaedah yang saya gunakan. Yang pertama ialah secara naratif. Naratif ni lebih kepada pemerhatian. Saya dapat perhatikan bahawa murid-murid lemah ni kebanyakannya TP-nya rendah. Bawah daripada 3 ataupun mendapat TP 3. Itu yang pertama. Kaedah yang kedua pula ialah evidence. Ini ialah evidence yang saya dapat. Daripada 7 calon, didapati rata-ratanya mendapat TP 1, TP 2 dan juga TP 3. Ini ialah TP-TP yang sangat rendah bagi mereka. Inilah evidence yang kita boleh gunakan untuk membantu mereka meningkatkan TP mereka kepada yang lebih baik. Kaedah yang ketiga pula, saya menggunakan diskusi antara guru-guru dan juga guru-guru mata pelajaran. Hasil perbincangan kami, diskusi kami dapati memang betul. Yang pertama, TP mereka sangat rendah.
Dan yang kedua pula ialah kaedah pentaksiran. Guru perlu gunakan kaedah pentaksiran yang berbeza. Kita semua sedia maklum bahawa kita telah diajar tentang pembelajaran terbeza. Okey, walaupun ada pembelajaran terbeza, aktiviti-aktiviti tersebut juga kita perlu hasilkan juga dalam bentuk terbeza supaya dapat membantu mereka meningkatkan balik TP mereka. Okey, hasil daripada refleksi awal guru ini, jadi saya telah membuat tinjauan masalah selama 4 bulan, iaitu daripada bulan April bukanya sekolah sehinggalah Julai. Okey. So daripada analisis tersebutlah saya menganalisis menggunakan perbincangan dan juga beberapa pembacaan literatur daripada kajian-kajian yang lepas. Okey, ini adalah intervensi yang saya dapat hasil pada kajian ini untuk makluman kawan-kawan, rakan-rakan dan juga para-para juri. Ini adalah dapatan guru. Okey. So yang pertama, untuk berkaitan dengan masalah TP rendah, alhamdulillah apabila kita lihat pada jadual dan juga graf, didapati keputusan murid meningkat kepada TP 5 ataupun TP 6. Kita lihat daripada murid A sampai murid G. Nampak daripada TP yang sebelumnya, TP selepasnya kita nampak peningkatan yang sangat ketara. Okey, ada yang 5, ada yang berjaya juga mendapat 6. Dan daripada graf juga dapat dilihat warna biru tu ialah TP sebelum. Dan yang warna oranye pula ialah TP selepas. Dan kita dapati, nampak tak peningkatan ni sangat ketara. Oleh demikian, ini menunjukkan penggunaan visual outlet ni sangat berjaya dan membantu mereka dalam meningkatkan TP mereka. Di samping itu juga, konsep-konsep asas mereka juga berjaya ditingkatkan dan difahamkan melalui kaedah-kaedah begini, iaitu kaedah menggunakan video. Okey, masalah yang kedua pula. Okey, masalah kaedah pentaksiran guru. So, kita pun dah tengok hasil dia kan. So, murid mendapat TP lebih baik daripada sebelumnya. Maka, penggunaan visual outlook ini sendiri juga telah meningkatkan kaedah pentaksiran guru. So, guru boleh menggunakan kaedah ini juga selain daripada penggunaan YouTube dan kaedah-kaedah yang lain. Oleh yang demikian, saya mencadangkan dan mewajarkan ataupun mengesyorkan pihak Jabatan Negeri Perak supaya dapat menyebarluaskan penggunaan visual layout ini di sekolah-sekolah lain supaya dapat membantu guru-guru mentaksir murid di dalam bilik darjah supaya dapat menimbulkan keseronokan dan juga dapat meningkatkan TP mereka kepada yang lebih baik, terutamanya kepada murid yang lemah ataupun murid yang sederhana. Okey, ini adalah dapatan murid. Saya ada menumbual beberapa murid yang lemah. Okey, murid berkata seronok. Mereka sangat seronok melaksanakan aktiviti ini kerana apabila membuat video, mereka mencuba benda-benda yang baru. Kerana kebanyakan video menggunakan aplikasi yang agak susah bagi saya. Bagi mereka mungkin agak mudah. Mereka seronok boleh explore aplikasi-aplikasi tersebut. Itu yang menyebabkan mereka seronok. So, di samping itu, mereka dapat mencuba benda-benda yang baru. So, bila mencuba benda yang baru, so oleh demikian, mereka dapat mewujudkan keadaan yang sangat seronok, sangat gembira dan seterusnya TP mereka pun dapat meningkat. Alright. Yang ketiga, ini apa yang seronok untuk cikgu lah. So, minat kepada sains bertambah. Kalau kita sedia maklum, subjek sains ni murid memang tak suka. Bila dengar perkataan sains lagi tak suka. Lebih-lebih lagi pula, 2 tahun murid tingkatan 1 ni dulu, sewaktu di sekolah rendah, mereka PDPR selama 2 tahun. Tak sempat nak menjalankan eksperimen, tak sempat pun nak buat apa-apa pun. Hanya lebih kepada kelas online, Google Meet dan sebagainya. Jadi, bila naik ke sekolah menengah, guru menggunakan kaedah yang pelbagai, terutamanya penggunaan visual layout. So, murid lebih minat kepada subjek sains. Sehingga kalau sambutan hari guru tu, cikgu sains lah dapat ajar paling banyak selalunya lah. Sebabnya cikgu dia banyak bagi macam-macam. So, mereka rasa seronok, mereka membalas budi guru dengan memberikan hadiah yang pelbagai. Walaupun hadiah itu biasa bagi orang lain, tapi ia sangat bermakna buat saya. Kerana kajian itu sangat berjaya dilaksanakan dan murid pun minat. Yang penting minat bertambah tu yang menyeronokkan. Alright. Hasil perbincangan antara rakan-rakan guru dan juga dengan murid. So, untuk daripada aspek murid, saya dapati TP murid lebih baik. Terutamanya untuk murid lemah lah sebabnya kita buat kajian pun
menjurus kepada murid yang lemah. So TP mereka dah lebih baik. So dah dapat 5 dan 6. So baiklah orang kata. Dan murid juga lebih bermotivasi. Kita tahu 2 tahun mereka ber-PDPR. So motivasi sangatlah rendah. Saya pun sebagai seorang guru pun jenuh juga nak pujuk mereka. Okay, sambil membantu mereka, saya bagi jugalah token-token. Kadang bagi gula-gula, bagi semangat, motivasi dan sebagainya buat kita faham. Tapi dengan menghasilkan visual layout ini, murid lagi lebih bermotivasi. Okay, untuk guru pula, so guru akan merangka PDP lebih menarik lagi. Kerana guru ni, bila menjadi guru zaman sekarang, menghadap budak-budak yang gadget, kita kena memikirkan pelbagai cara. Tidak boleh menggunakan satu cara sahaja. Kena fikir pelbagai cara supaya murid suka dengan kita, suka dengan kelas kita dan akan hadir ke kelas kita. So, guru perlu merangka PDP dengan lebih menarik, ringkas, mudah. Khusus untuk murid yang lemah. Okey, di samping itu juga murid yang cemerlang atau sederhana boleh membantu mereka juga supaya suasana kelas itu nampak lebih baik dan lebih menarik. Ini ialah rumusannya. Okey, daripada hasil kajian saya dapat merumuskan 3 kat sini. Yang pertama, so pembelajaran saya berjaya menghasilkan pembelajaran yang seronok dan ceria. Kerana sekarang ni murid saya lebih ceria dan seronok. Memang kelas agak bising lah. tapi disebabkan saya buat kelas di makmal, kalau bising pun orang tak perasan. Untuk makluman rakan-rakan dan juga juri, kelas saya memang akan ada LCD, akan ada mikrofon dan akan ada speaker. So saya akan buka muzik. Saya mengajar sambil muzik. Okay, so dengan ada video ni sendiri pun, orang kata murid pun akan lagi seronok dan ceria lah kelas tu. Lebih-lebih lagi, video yang dihasilkan ialah murid itu sendiri, bukan saya. Saya hanya mengajar, hanya memberikan idea sahaja. Selebihnya murid yang buat sendiri. So saya sangat bergembira lah untuk yang pertama itu. Yang kedua, dapat mewujudkan keyakinan dalam diri. So saya nampak murid-murid yang menjadi responden ni semakin yakin dengan diri mereka. Kalau dulu tak reti nak bercakap, malu, sekarang dah pandai mengeluarkan suara mereka. Walaupun masih slow-slow, tak apa. Masih ada masa lagi kita boleh tingkatkan keyakinan diri mereka. Dan guru juga semakin yakin untuk mengajar mereka. Untuk makluman, walaupun kelas yang respon yang dipilih ni ialah membuat kelas depan ya, untuk makluman semua, terutama para juri. Tetapi kita faham, kita semua maklum bahawa susunan kelas sekarang semuanya bercampur-campur. Tak semestinya murid pandai semua dalam tu, tidak. Kita campur-campur. So kat situlah kita nak kena yakin juga supaya kita dapat menghasilkan murid yang lebih berkeyakinan lagi. Okey, dan yang ketiga, sentiasa maju ke hadapan. Ini untuk guru lah. So guru kena sentiasa fikir ke hadapan, kena maju. Sebab kita ni akan bergerak. Pencin pun lambat lagi. Saya ni 2048 baru pencin. Lambat lagi. So tak tahu lagi apa benda-benda baru yang kita bakal hadap. So kita kena sentiasa maju ke hadapan dan memikirkan alternatif baru dalam PDP supaya PDP tu nampak segar, cergas, macam budak suka pergi PJK. Kalau PJK je laju dia nak pergi. Kita pun sebagai dalam subjek sains pun kita nak macam tu. Murid pun segar, nampak sains laju dia nak datang ke makmal dan berjumpa dengan guru dan nak belajar dan menghasilkan benda-benda yang baru. Ini adalah rujukan-rujukan yang saya rujuk sepanjang menjalankan kajian ini. Okey, terdapat beberapa rujukan yang saya rujuk. Yang pertama, hubungan antara sikap minat pengajaran guru dan pengawal rakan sebaya. Ini daripada laman web, saya ambil dari kurikulum. Ini juga ada beberapa kajian lagi. Yang ini pun ada beberapa kajian. Saya memang ambil beberapa banyak kajian untuk nak membandingkan lah dengan hasil kajian saya supaya nampak lebih, orang kata, bermakna lah hasil kajian saya tu. Sebab saya memang bergembira dengan hasil kajian saya. So murid pun bergembira, rakan-rakan guru yang lain pun bergembira juga. Okey, ini adalah beberapa contoh video yang dihasilkan oleh murid itu sendiri di rumah. Jadi mari kita tontonlah sama-sama tengok hasil selepas murid ini ditaksir selama 4 bulan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Numaira dari kumpulan 3. Jadi saya ingin memberi komen tentang kes buang bayi. Jadi kes ini sangat membimbangkan sebab ia semakin meningkat dan berleluasa. Saya harap
pihak agama akan cepat mengambil tindakan supaya remaja serik dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembentangan saya, segalon penghargaan diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara, Barisan Pentadbir SMK Simpang Pulai, Panitia Sains SMK Simpang Pulai, rakan-rakan sejawat guru-guru SMK Simpang Pulai, anak murid satu amanah dan satu ceria SMK Simpang Pulai, serta ibu bapa yang memberi sokongan kepada anak-anak mereka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.